السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. أما بعد. Muslimin, muslimat, hadirin, hadirat, mudah-mudahan dirahmati Allah. Pertama-tamanya marilah sama-sama kita panjatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala atas limpah kurnia dan keizinan daripada Allah dapat sama-sama kita menghadirkan diri ke rumah Allah pada pagi yang penuh dengan keberkatan ini, pagi Jumaat yang merupakan penghulu segala hari. Mudah-mudahan keberadaan kita di dalam rumah Allah pada saat dan ketika ini akan sentiasa dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dikasihi sekalian, dalam sepotong hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, an Abi Al-Abbas Sahl ibn Sa'd As-Sa'idi radhiyallahu anhu qala: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. فقال: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. حديث حسن رواه ابن ماجه وغيره بأسانيد حسنة. Diriwayatkan daripada Abil Abbas, yakni Sahl ibn Sa'd As-Sa'idi radhiyallahu anhu, katanya, pada satu hari telah datang seorang lelaki kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu hari ada seorang sahabat datang berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak dinyatakan nama sahabat tersebut. Disebut di dalam syarah, lam yu'ayyan ismuhu wa ta'yinuhu la hajata ilaih. Tidak ditakyinkan, makna tidak ditentukan, tidak disebut siapakah laki-laki yang datang berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut. Kerana menentukan siapakah orangnya itu tidaklah ada keperluan padanya. Yang penting apa yang dia nak sebut dan apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut kepada kita. Bila dia mari kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqal, dia kata ke Nabi, ya Rasulullah, wahai utusan Allah, wahai Rasulullah, dullani, tunjukkan kepadaku atau ajarkan kepada aku, ala amalin, satu amal, idza amiltuhu, yang mana apabila aku beramal dengan amalan tersebut, ahabbani Allah wa ahabbani an-nas. Ya Rasulullah, ajarkan, tunjukkan
kepada aku satu amal yang bila aku amalkan amalan tersebut, aku dikasihi oleh Allah dan aku dikasihi oleh manusia. Disebut dalam syarah, dia kata hadzal rajulu talaba hajataini azimataini. Sahabat laki-laki ini mari minta ke Nabi dua benda yang sangat besar. Yakni awwaluhuma mahabbatullah wa thaniyatu mahabbatun nas. Laki-laki ini mari jumpa Nabi, dia minta dua benda yang sangat besar. Yang pertama dia minta supaya kasih Allah. Yang kedua dia minta kasih manusia. Yakni yang pertama dia minta supaya Allah kasih ke dia, kasih daripada Allah. Dan yang kedua dia minta supaya manusia juga kasih kepada dia. Maka kata dalam syarah, dua benda ni satu benda yang besar yang diminta oleh sahabat tersebut. Lalu kata Nabi, faqal izhad fid dunya. Hendaklah engkau zuhud pada dunia, terhadap dunia. Yuhibbakallah. Nescaya Allah akan mengasihi engkau. Zuhudlah kamu terhadap dunia. Nescaya Allah kasih kepada kamu. Zuhud, yakni jangan engkau gemar akan dia. Makna jangan wa alla yatanawal al-insanu minha illa ma yanfa'uhu fil akhirah wa huwa a'la min al-wara', kata dia. Di antara makna zuhud apa dia? Hati tidak cenderung kepada dunia dan tidak mengambil dunia itu melainkan dunia yang boleh memberi manfaat kepada kita di akhirat. Bukan bermakna tidak memakai pakaian cantik dan sebagainya. Disebut dalam syarah, walaysa az-zuhdu annaha la yalbathu ath-thiyab al-jamilah wa la yarkabu as-sayyarat al-fakhmah. Zuhud bukan bermakna seseorang itu tidak memakai pakaian yang cantik, pakaian yang mewah. Zuhud tidak bermaksud kita tidak menaiki kenderaan yang mewah, tidak. Walakin yatamatta'u bima an'ama Allahu alaih. Akan tetapi tidak salah untuk kita mengambil kesedapan daripada nikmat yang Allah beri kepada kita. Dengan kita bersyukur kepada Allah, gunakan nikmat tadi pada jalan yang Allah redha. Sebab apa? Li'anna Allah Ta'ala yuhibbu ayyura atharu ni'matihi ala 'abdihi. Kerana li'anna Allah Ta'ala yuhibbu ayyara athara ni'matihi ala 'abdihi. Kerana Allah suka melihat kesan pemberian nikmat dia pada hamba dia. Allah suka bila dia bagi nikmat kepada kita, Allah suka tengok apa kesan nikmat yang dia beri kepada kita tadi ni ada pada kehidupan kita. Macam kita lah, kita beri satu benda pada orang. Pakaian sebagai contoh. Kita hadiahkan pakaian. Dan kita hadiahkan pakaian, dia pakai baju tadi ni. Kita berasa lagu mana? Berasa besar hati, seronok. Makna dia menghargai pemberian yang kita beri tadi ni. Yang mungkin kadang-kadang pemberian itu tidaklah setara mana dari segi harganya. Tapi oleh kerana dia pakai, bahkan kita jumpa 2-3 kali pun dia pakai, jadi kita nampak dia menghargai pemberian dan dia seronok dengan pemberian kita. Tapi kalau kita bagi ke dia pakaian, baju suruh pakai, tiba-tiba dia buat lap meja ke, buat basuh kereta petang-petang, tak ada, ambil baju kita bagi basuh kereta. Kita pergi rumah dia, tengok-tengoklah baju aku bagi hari tu buat basuh kereta ya. Masa serik, lepas tu tak bagi dah. Kan? Jadi Allah suka. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Allah suka melihat kesan daripada nikmat dia pada hamba dia. Jadi bukanlah makna zuhud itu kita tidak mengambil semua itu, tak. Tetapi zuhud dengan makna dunia tadi ni tidak memberi kesan kepada hati kita.
Sebagaimana yang disebut oleh para ulama, di antaranya zuhud ialah berpaling daripada sesuatu atau tiada menghendaki kepada sesuatu kerana tiada mutu dan nilainya. Kita tak peduli dan kita berpaling daripada sesuatu kerana kita beranggapan dan kita tahu benda itu tidak ada nilai. Kecuali yang memberi manfaat pada kita kepada akhirat. Sebab dunia tidak ada nilainya. Kan? Sebab itu Nabi kata, kalaulah dunia itu sama nilainya dengan sebelah sayap nyamuk, nescaya orang-orang kafir tidak dapat meminum walau seteguk air pun. Mana dunia tak ada nilai. Jadi kita berpaling daripada dunia, ambil hak mana dapat, tapi kita tak sayang untuk belanjakan balik pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu Allah beri dunia ni kepada siapa pun. Innallaha yu'tid dunya liman yuhibbu wa man la yuhibbu. Sesungguhnya Allah beri dunia, kesenangan dunia, kemewahan dunia ni kepada orang yang dia kasih dan kepada mereka yang dia tak kasih. Hak sembahyang pun kalau dia cari dunia dia dapat. Hak tak sembahyang pun kalau dia cari dunia dia dapat. Hak Islam cari dunia dapat. Hak bukan Islam cari dunia dapat. Allah beri belaka. Bahkan kadang-kadang hak bukan Islam lebih senang daripada hak Islam pun. Lebih kaya. Tengok orang yang terkaya di dunia dan sebagainya, bukan orang Islam pun. Dunia. Kerana tidak ada nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kecuali dunia yang kita ambil yang memberi manfaat kepada akhirat kita. Wala yu'til imana illa liman yuhibbu. Tapi Allah tak bagi iman melainkan kepada mereka yang dia kasih, dia kehendaki. Sebab iman itu terlalu mahal harganya. Jadi zuhud ni apa? Zuhud ni kata sebahagian ulama ialah kita berpaling. Maksudnya kita tidak memperduli sesuatu. Kerana apa? Kerana pada pengetahuan kita benda itu tidak memberi, tidak ada nilai dan tidak ada harganya. Dapat ambil, tapi infak balik pada jalan kebaikan. Infak dengan tujuan untuk memberi manfaat pada kita lepas daripada mati. Baik. Kemudian kata dia, ulama-ulama Islam terutama daripada kalangan ahli tasawuf telah lama memperkatakan pengertian dan tafsiran makna zuhud ini atau zahid, dan banyaklah rumusan dan takrif yang bermacam-macam yang telah ditetapkan mereka. Di antara yang disebut oleh sebahagian ulama berkaitan dengan pengertian zahid ini, yang pertama ialah benci kepada dunia dan berpaling daripadanya, atau meninggalkan kesenangan dunia semata-mata kesenangan akhirat. Duit yang kita dapat banyak, kita boleh guna untuk kesenangan kita. Untuk kenderaan, pakaian, makanan, macam-macam lah. Kesedapan. Bahasa lah ni dengan nak pergi healing lah, macam-macam lah. Berjalan, pergi sana luar. Boleh guna. Tapi kita ketepikan semua tu, kesedapan dunia tu, semata-mata untuk cari kesedapan akhirat. Mana dengan rezeki yang kita dapat tadi ni, kita guna untuk cari akhirat, beli akhirat. Melalui jariah, melalui wakaf, melalui sedekah, sumbangan, fisabilillah dan sebagainya. Mana dia sanggup mengenepikan kesedapan dunia dia, semata-mata untuk dia ambil kesedapan akhirat. Itu yang dikatakan zuhud. Sebab tu kita baca sejarah para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in di kalangan orang yang berharta. Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu di antaranya. Sahabat yang cukup banyak menyumbangkan wang ringgit hartanya pada jalan Allah. Sehingga kan dalam satu peperangan Tabuk, kalau tak silap saya, peperangan Tabuk, bila Nabi SAW, peperangan Tabuk ni kita tahu peperangan yang berlaku pada masa kesukaran. Perbelanjaannya kurang, berlaku pula pada ketika musim panas, perjalanannya jauh daripada Madinah nak ke Tabuk. Nabi SAW minta para sahabat untuk, orang kata apa, sponsor tentera-tentera Islam ini untuk ke medan Tabuk. Dan Nabi kata siapa yang mempersiapkan bekalan
ketenteraan untuk peperangan Tabuk ini, aku janji syurga kepada dia. Para sahabat bagi, Sayyidina Uthman bagi, tambah lagi. Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu beri, bahkan beri sampai habis. Apa yang dia ada? Sampai Nabi tanya ke dia, ma tarakta li iyalik? Apa yang kamu tinggalkan untuk isteri dan anak-anak kamu, ahli keluarga kamu? Sampai habis kamu beri. Lalu kata dia, taraktu lahumullah wa rasulah. Aku tinggal kepada mereka Allah. Aku tinggal kepada mereka Rasulnya. Cukup dua tu. Tak sayang. Banyak sejarah kita baca sumbangan dia. Bila sampai di Madinah, beri duit, beli tanah, bina masjid Nabi dan macam-macam lah. Kebaikan ataupun orang yang memiliki harta, ambil harta, bukan tak ambil. Senang. Tapi harta yang dia dapat tadi ni dia tak sayang untuk belanjakan balik pada jalan Allah, kerana dia tahu dia akan dapat manfaat di akhirat nanti. Sebab tu kata sebahagian ulama, yang dikatakan zuhud zahid ini ialah kita sanggup meninggalkan kesedapan dunia kita dengan harta yang kita miliki semata-mata untuk mencari kesedapan akhirat. Sebahagian ulama mengatakan apa dia, zuhud ni makna kosong hati. Hati kita kosong daripada suatu yang dikosong oleh tangan yang tiada di tangan. Maknanya benda hak kita tak ada, kita tak berasa nak. Tidak ada perasaan tamak. Sebab tu tidak semestinya kaya itu tidak zuhud, tidak semestinya miskin fakir itu zuhud. Kalau orang kaya harta banyak, tapi dalam hati dia tak ada dunia, dan dia tak sayang untuk infak harta dia pada jalan Allah, mana dia zuhud. Tapi kalau fakir miskin pun, walaupun nampak zahir tak ada harta, tapi dalam hati ni penuh dengan dunia, maka di situ tidak ada sifat zuhud dia. Sebab itulah disebut oleh para ulama, walaysa zuhdu annahu la yalbasu athiyab aljamilah. Bukan bermakna zuhud ini tidak memakai pakaian yang cantik indah, tidak menunggang kenderaan yang baik mewah. Bukan di situ. Tapi zuhud ni dalam hati, setakat mana kita dengan dunia. Baik. Di antara sekalian ataupun semua ta'rif yang diberikan oleh para ulama ini, ada satu ta'rif yang diberikan oleh Imam Abu Abdullah Al-Qayyim Ibn Al-Qayyim Al-Jawzi rahimahullah, iaitu pertama dia kata zuhud atau zahid itu ialah kosong hati dari dunia, bukan kosong tangan daripadanya. Hati itu yang kosong daripada dunia. Tangan ada harta. Berapa ramai pemimpin-pemimpin Islam yang ada harta, yang kuasa dalam tangan. Khalifah Umar bin Abdul Aziz dan sebagainya, kita baca dalam sejarah kekuasaan dalam tangan dia. Tapi setakat tangan saja, dia tak masuk duduk bertapak dalam hati tadi ni. Inilah zahid daripada orang-orang yang arifin. Di antara yang disebut oleh Imam Ghazali rahimahullah, kata dia, bukanlah orang yang zuhud itu ialah orang yang tiada berharta. Orang yang zahid itu bukan bermaksud orang yang tak ada harta, tak. Tetapi orang yang zahid itu ialah orang yang tiada dibimbangkan oleh hartanya, sekalipun harta seluruh alam ini kepunyaannya belaka. Bukan bermakna zuhud itu orang yang tak ada harta. Tetapi zuhud ini makna orang yang hatinya tidak disibukkan, tidak dibimbangkan oleh harta. Sekalipun seluruh kekayaan dunia ini adalah miliknya ataupun hak dia. Tidak pernah membimbangkan, merisaukan hati dia, lebih-lebih lagi terhadap tanggungjawab dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu Nabi kata apa? Kalau kamu nak Allah kasih kepada kamu, maka hendaklah kamu zuhud dengan dunia. Mana hati kamu tidak terikat dengan dunia. Dunia kalau dapat kepada kamu, gunakan untuk manfaat akhirat. Beli siap-siap akhirat. Allah Subhanahu wa taala isytihar jual beli, innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah beli daripada orang-orang beriman ini diri-diri mereka, harta-harta mereka. Diri yang mereka korbankan, nyawa yang mereka korbankan pada jalan Allah, harta yang dikorbankan pada jalan Allah. Allah kata aku beli. Dan aku beli, aku beri keuntungan. Keuntungan yang aku janji apa dia? Jannah, syurga. Ini orang yang cerdik.
Orang yang beramal wa amila lima ba'dal maut. Nabi kata al-kayyis, orang cerdik ni orang yang sentiasa muhasabah diri dia, kemudian wa amila lima ba'dal maut, dan dia beramal untuk kehidupan lepas daripada mati. Dia buat dah masa hidup ni, dia plan dia tu ada dah, cadangan, perancangan dia, akhirat esok aku nak hidup lagu mana, maka dia buat siap dah. Di antaranya amal ibadat yang dituntut wajib, di antaranya apa ni? Sumbangan, jariah, wakaf dan sebagainya yang kita mampu buat. Kita nak buat masjid besar macam ni, kita tak ada duit tuan-tuan. 10 juta, tak payah 10 juta lah, 100 ribu pun kita tak ada. Nak buat masjid surau. Tapi orang buat konsep wakaf tunai. Sekaki RM50, sekaki RM100. Kita ada 1,000, boleh 10 kaki, boleh 20 kaki. Daripada masjid yang 1,000 kaki itu, 10 kaki, 15 kaki, 20 kaki itu sumbangan daripada kita. Sudah tentu ini juga cukup besar manfaat yang akan kita dapat di akhirat nanti. Tu orang yang cerdik. Nabi kata orang fikir siap dah macam mana nak hidup lepas daripada mati nanti. Maka yang pertama Nabi kata, zuhud dengan dunia, Allah akan kasih kepada engkau. Baik, yang kedua, wazhad fima 'indan nasi yuhibbakan nas. Kalau kamu nak dapat kasih manusia kepada kamu, supaya orang suka kepada kamu, maka hendaklah kamu zuhud terhadap apa yang ada pada tangan-tangan manusia. Nescaya manusia akan kasih kepada kamu. Zuhud kepada apa yang ada di dalam tangan-tangan manusia, yakni yang dimiliki oleh orang lain. Nescaya manusia akan kasih kepada kamu. Disebut dalam syarah, dia kata ay la tatatali' lima fi aidihim. Janganlah engkau mengintai-ngintai ataupun berasa keinginan nak ambil apa yang ada dalam tangan-tangan mereka. Jangan duk berasa teringin hak orang lain. Jangan duk berasa nak ambil hak orang lain. Orang akan kasih pada kita. Kalau kita ni tak ambil hak orang, kalau kita tak ada keinginan nak ambil, nak sampai hak orang, suka kita. Yang orang duk benci kita pasal siapa? Pasal kita ni sikap hak kita. Hak orang pun hak kita juga. Apa yang ada dalam tangan orang lain, harta dan sebagainya, kita nak ambil. Kita nak rampas, kita nak curi dan sebagainya. Maka di sini menyebabkan manusia benci dan tidak suka kepada kita. Ini juga menunjukkan bila kita tak teringin kepada apa yang tak memerlukan, tak mau apa yang ada dalam tangan manusia, menunjukkan kita ni orang yang kaya. Orang yang kaya. Nabi SAW sebut dalam hadis yang panjang, Nabi kata, di antara yang Nabi sebut, wa'izzuhu istighna'uhu 'anil nas. Kata Nabi SAW, dan kehormatan diri seseorang itu apabila dia ni terkaya daripada manusia. Maknanya dia tidak memerlukan, kehidupannya tidak bergantung kepada orang. Walaupun hartanya tidak ada, tidak banyak macam mana orang lain, cukup makan, tapi dia tak bergantung dengan orang lain. Maknanya dia kaya. Tapi kalau harta banyak pun sikit-sikit orang, hak duk ada dalam tangan orang pun dia nak ambil lagi, hak dia duk ada pun makan tak habis dah. Maka orang ini adalah orang yang miskin. Ni makna kaya yang sebenar. Kaya ialah dengan makna kita ini terkaya daripada manusia. Maka kata ulama, zahid atau zuhud seseorang itu pada tangan manusia adalah berarti kita tidak mengingini, tak berasa teringin untuk mengambil tamak, tidak ada tamak, sifat tamak terhadap apa yang ada dalam tangan manusia. Dengan demikian, tentulah seseorang itu disukai oleh manusia itu sendiri dan mereka memandang kepadanya dengan pandangan yang mulia. Sebaliknya, kalau terdapat bahawa dia ingin meminta sesuatu daripada manusia, maka tentulah akan berubah sedikit pandangan mereka kepadanya.
kalau kita ni sat minta, orang meluat kat kita. Kan? Jangan kata orang lain, anak-anak kita pun, kalau anak kita sendiri, kalau selalu sangat duk minta, kita berasa marah. Kan? Pagi dia minta RM2, ayah RM2, kita bagi dia. Mai tengah hari dia minta pula, ayah nak RM2. Kita kata bukan bagi dia, aku bagi dah. Minta pula. Bagi juga, tapi bagi dalam keadaan menyebai lah. Mai petang minta pula, ayah nak RM2 lagi. Dia kata, ingat aku cak duit marah. Pak marah ke anak pasal duk minta-minta selalu. Apatah lagi kalau kita ni tak ada hubungan dan sebagainya. Dan kita pun tak selesa kan kalau orang meminta-minta dan sebagainya. Kan? Jadi sudah tentulah manusia ni dia marah. Sebab tu disebut dalam satu syair Arab, dia kata apa? La tas'alanna bunayya Adam hajatan wasalil ladzi abwabuhu la tuhjabu. Janganlah minta kepada manusia bila kamu ada hajat, tapi mintalah kepada Allah yang pintu permintaannya tak pernah tutup. Allahu yaghdabu in tarakta su'alahu. Allah marah kalau kamu meninggal meminta kepada dia. Allah marah kalau kita tak minta ke dia. Sombonglah. Sedangkan Allah suruh kita minta, ud'uni astajib lakum. Doa minta pada aku, nescaya aku mustajab apa yang kamu minta. Allah suruh kita minta. Tapi bila kita tak minta ke Allah, Allah marah. Wa bunayya Adam hina yus'alu yaghdabu. Tapi anak Adam ini, manusia ni, dia marah kalau seandainya kita meminta-minta daripada dia. Itu perangai dia. Jadi manusia takkan suka kepada kita kalau kita ni ada sifat suka meminta-minta kepada orang. Dan ini menunjukkan bahawa kita ni orang miskin. Sekalipun kita banyak harta. Karena kita bergantung dengan manusia, tidak bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Nabi SAW kata, kalau kamu nak manusia kasih kepada kamu, maka hendaklah kamu zuhud terhadap apa yang ada di dalam tangan-tangan manusia. Jangan minta-minta kepada manusia. Inilah di antara doa yang selalu kita baca dan Nabi ajak pada kita kan. Allahumma inni as'alukal huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Pak benar. Allahumma inni as'alukal huda. Ya Allah, aku minta hidayah, petunjuk. Wat-tuqa, aku minta sifat takwa. Wal-afaf, minta Allah pelihara kita daripada dosa maksiat. Wal-ghina, aku minta kaya ya Allah. Kaya yang lagu mana? Kaya dengan makna aku tidak bergantung sesama makhluk, sesama manusia. Empat benda yang Nabi ajak kepada kita, dan sebaiknya baca doa ni jangan tinggal dalam kehidupan kita. Supaya kita ni jadi orang yang kaya dalam kehidupan kita. Baik, kesimpulan yang dapat kita ambil daripada hadis yang kita baca ni, hadis yang diriwayatkan oleh Abil Abbas Sahl ibn Sa'd Sa'idi radhiyallahu anhu. Yang pertamanya, hadis ini menjadi dalil yang menunjukkan kemuliaan dan keutamaan sifat zahid tadi ni, zuhud. Karena sifat ini menyebabkan seseorang itu dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah kasih kepada orang yang ada sifat zahid, yang mana hatinya tidak terikat dan tidak gemar kepada dunia. Sekalipun dunia itu seluruhnya adalah kepunyaan dia. Inilah satu-satu sifat yang patut kita fahami, dan kerana dengannya menyebabkan kita mendapat kasih Allah kepada kita. Yang kedua, hadis ini mengajar kepada kita untuk menjadi zahid. Hadis ni yang ajak kita ni, diajak kita supaya kita bersifat zuhud. Dalam masa yang sama juga dia mengajar kepada kita supaya kita ni percaya kepada diri kita sendiri dalam urusan mencari dan berusaha mendapatkan kehidupan. Supaya kita ni terpelihara daripada nafsu keinginan kepada pemberian orang lain. Jangan meminta. Dia maknanya zuhud terhadap apa yang ada dalam tangan manusia ni, jangan duk harap ke orang. Jangan duk bergantung ke orang. Sikit-sikit orang jangan. Usaha, ikhtiar. Dengan tulang pak kerak yang Allah beri kepada kita, cari. Dapat banyak mana pun, alhamdulillah, syukur pada Allah. Jangan kita tamak dengan apa yang ada dalam tangan-tangan manusia. Syukur dengan rezeki yang walaupun sedikit, mudah-mudahan yang sedikit itu memberi keberkatan kepada kita. Pernah ditanya kepada Ka'ab
Abdullah bin Salam pernah tanya kepada Ka'ab di hadapan Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Dia tanya, apakah perkara yang menghilangkan ilmu dari hati orang-orang yang berilmu, yakni ulama, setelah mereka memeliharanya dan memahaminya? Lalu dijawab, hilangnya ilmu itu oleh tamak dan keinginan mereka dan oleh kerana meminta segala hajat kepada manusia. Satu orang bila ada ilmu, menjadi ulama, apa yang menyebabkan hilang kemuliaan ilmu dalam diri dia selepas daripada dia berilmu? Maka dijawab, kemuliaan tadi hilang dengan sebab bila ada sifat tamak dan keinginan mereka dan meminta-minta mereka kepada manusia, maka pada ketika itu akan menjadi hina sekalipun dia berilmu, kerana sifat dia meminta dan bergantung kepada manusia, menunjukkan bahawa dia adalah orang yang miskin. Hadirin yang dikasihi sekalian, maka hadis ini memberi petunjuk kepada kita. Sebab tu dalam hadis yang lain Nabi kata, inna zahida fid dunya yarihu qalbuh fid dunya wal akhirah. Orang yang zuhud pada dunia, makna dia tidak ada keinginan, tidak ada sifat tamak kepada dunia, tidak ada gemar kepada dunia dalam hati dia, maka dia akan hidup dengan penuh ketenangan dan kerehatan di dunia dan juga di akhirat. Waraghibu fid dunya, akan tetapi orang yang tamak gemar kepada dunia, yat'abu qalbuhu fid dunya wal akhirah, akan penat dan letihlah dirinya, hatinya pada dunia dan akhirat. Dia orang yang tidak ada gemar, rasa tamak kepada dunia ni, dia hidup dalam keadaan tenang, dia tak kalut. Dapat pun dia tak sayang, tak dapat pun tidak menyusahkan dia. Maknanya tak dapat pun tak apa. Sebab apa? Sebab bagi dia tak ada apa. Kalau dapat ke dia pun, dia tak simpan ke dia belanja balik, tak sayang untuk belanja balik pada jalan Allah. Tidak memenatkan dia dunia dan akhirat. Dia hidup dalam keadaan rehat, tenang. Tapi orang yang tamak kepada dunia, kalau dapat ke dia pun dia berasa tak tenang sebab takut orang ambil. Tak dapat ke dia, lagi-lagilah dia gelisah. Dia akan usaha cari jalan macam mana bagi boleh dapat juga ke dia. Jadi hidup dalam keadaan resah, gelisah. Bukan setakat dunia, kata Nabi, bahkan di akhirat nanti. Mudah-mudahan dengan sepotong hadis ini memberi manfaat pada kita, insya-Allah. Apa yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala, apa yang tidak baik daripada kelemahan dan kekurangan diri saya sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nussina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma inna na'udzu bika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min 'amalin la yurfa' wa min du'a'in la yusma'. Na'udzu bika min ha'ula'il arba'. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.